Yang paling best, tahniah diucapkan kepada masyarakat di Sabah. Mereka dah habis tarawih baru tahu esok tu raya. Macam tu lah. Itulah keadaan orang Sabah. Bertuah, bersyukurlah sebab dia semayang memang dengan jangkaan merasakan hukum aslu baqa dia rasa besok tu belum lagi. Tak dengar pengumuman. Dia dapat pahala lebih pada kita yang buat 29. Dia orang 30 tarawih. Lepas tu langsung takbir raya. Macam tu lah. Macam tu keadaan dia. Macam saya lah, saya baru semalam 2 hari lepas balik daripada Sabah, ceramah 3 hari di Sabah. Kalau orang tu tak biasa kan di Sabah, dia tidur, tak sedar, yang alam dalam phone masih lagi ikut waktu Semenanjung. Sedangkan subuh di Sabah sejam awal daripada Semenanjung. Tiba-tiba jam berbunyi, sahur. Dia sahur pukul 5.30. Sedangkan subuh di sana pukul 5. Kan dia pun minum dengan senang hati. Minum alhamdulillah. Ada 5 minit lagi, maksud tu dah pukul 6. Ada 5 minit lagi. Makan, habiskan cepat, kejap lagi azan. Dah habis, tak dengar pula orang azan. Tarik langsir, terang benderang. Lah, lupa kita kat Sabah. Jadi macam mana? Dia boleh puasa sebab hukum asal baqa dia menyangkakan dia masih percaya pada ketika itu masa tasawuf masih ada. Dia percaya. Tapi janganlah kita tengok jam pukul 7. Kita yakinkan diri kita masa masih ada. Ya. Itulah dia. Jadi kalau kita tengok, itulah dia, Al-Quran merupakan mukjizat teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana menjadi panduan umat Islam selagi mereka berpegang teguh dengannya. Nuzul ini berarti turunnya Al-Quran atau berpindah manakala Al-Quran bermakna bacaan ataupun himpunan. Kalau kita tengok mukjizat Nabi ini Al-Quran, tu sebabnya kita kena rajin-rajin baca Quran. Sebab bila kita baca Quran, boleh jadi Al-Quran ini akan menjadi perawat hati kita. Kan, sehari kita tinggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun tinggalkan Quran, seumur hidup Quran tinggalkan kita. Perasan tak bila kita masuk grup tadarus? Masuk tadarus, mengaji. Hari pertama, habis semua tiang traffic light dilanggar. Panjang pendek, salah ini, salah tu, dengung lah, berhenti sini, mana boleh berhenti situ, sini sambung. Dan banyaklah cerita kau ni, semua salah dia. Marah dia hari pertama. Tetapi bila masuk hari ketiga, masuk hari keempat, masuk hari ke-10, bacaan dah mula lancar dan laju. Kenapa jadi hari pertama begitu? Puncanya kita tidak melazimkan bacaan Al-Quran kepada hidup kita dalam setiap hari. Itu sebabnya siapa yang ada masalah, bacalah Quran. Tapi janganlah tunggu ada masalah baru nak mengaji. Orang pun tahu, mengaji dia ada masalah tu. Bukan. Maknanya kita mengaji Al-Quran untuk tenangkan jiwa kita. Tak pernahlah orang baca Quran, kusutlah hati aku. Tak pernah lagi. Baca Quran tenang. Cuba tengok waktu tarawih. Siapa yang jadi imam tarawih sini? Ada seorang yang jadi imam tarawih. Okey, imam tarawih pun baca. Ada di belakang sana yang sangat tenang. Sangat tenang waktu tarawih itu. Tiba-tiba, yang best tu, dalam tenang-tenang tu, dia melelapkan mata. Dia membayangkan dia berada di zaman Rasulullah. Boy, perasan kau. Kan? Kemudian, yang best tu, timing lelap mata tu sedang elok pula. Allahu Akbar, rukuk. Bagus betul bacaan. Tenang. Tak pernah lagi Al-Quran ni menyebabkan boleh tak tolong slowkan, boleh tak senyap sikit. I tak boleh tidur lah dengan bunyi Quran ni. Tak pernah pula. Kan? Kadang-kadang ada orang buat perubatan Islam ni dengan ambil Al-Quran. Kalau dia ada masalah, dia ambil Quran tu, dia buka saja mana muka surat. Hari tu buka, dia ambil wuduk, dia buka Quran tu, kemudian dia baca satu muka surat tu, dan kemudian dia baca tafsirannya. Biar tentu ada mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada dia. Contoh macam itulah. Kan?
Dan kalau kita tengok, ia dikatakan sebagai bacaan kerana Al-Quran itu dibaca oleh umat Islam. Ia juga dikatakan himpunan kerana dalam Al-Quran itu terhimpun ayat-ayat yang menjelaskan pelbagai perkara yang meliputi soal tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak menduakan Allah, tidak meletakkan Allah itu sama dengan yang lain, tidak sekali-kali. Kan kita tahu tentang keesaan Allah. Soalan ni macam-macam. Saya masa ambil tauliah tu kat pejabat agama, ambil tauliah, soalan tu tanya tu. Tapi tu yang sifat 20, sifatnya itu. Bukan kata Allahnya itu. Allahnya tetap satu. Kan? Ditanyakan tentang sifat 20 dan sebagainya. Kemudian dari segi ibadah. Dalam Quran dinyatakan tentang solat, puasa, kan? Zakat, haji. So, dah diajar dah dalam Quran. Dan dihuraikan pula dengan detail di dalam as-sunnah, hadis Nabi. Kan? Itulah sebenarnya Al-Quran ini merupakan petunjuk. Itu sebabnya bila ada orang di luar sana yang masih lagi buat maksiat, masih lagi, orang kata, masih lagi mendedahkan aurat, masih lagi tidak mematuhi apa yang Allah Ta'ala suruh, bila ditegur, bila kau ni nak berubah, belum dapat petunjuk lagi. Dia kata, belum dapat petunjuk lagi, maka kita perlu jawab, tak cukupkah Al-Quran sebagai petunjuk? Cuma orang Melayu bukan orang Islam. Orang Melayu ada satu perangai. Petunjuk itu pada dia belum sampai seru. Seru tu contoh seru. Aksiden, belangak, kecepar-kecepur, boom, terbalik kereta tu, terbakar. Tapi dia belum mati lagi. Itulah petanda sampai seru. Orang Melayu punya pahaman. Mujur tak mati. Kalau kau mati terus, langsung tak sempat dapat petunjuk. Jadi jangan tunggu petunjuk datang ke kau. Kau ingat kau hebat sangat, kan? Carilah petunjuk itu. Cari petunjuk. Tu sebabnya ada seorang ni, dia free hair, dia tanya saya, betul ke Ustaz? Ada orang cakap kat saya ni tak bertudung, lebih baik tak payah puasa. Sia-sia je saya puasa. Iyalah, maksud dia tu bukan kata kau tak payah puasa. Puasa tu tetap wajib. Tapi apa gunanya kau berpuasa seandainya perintah Allah suruh kamu tu menjaga aurat, kamu tak jaga? Kan? Kenapa kamu tak jaga? Macam tu. Ada yang tanya pula, Ustaz, kalau betul lah pakai tutup aurat tu benda wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Pula dah. Kau pula nak menentukan benda tu masuk rukun Islam ke tidak. Saya kata banyak lagi benda-benda yang wajib tapi tak masuk dalam rukun Islam. Buat baik pada mak ayah, wajib tak masuk dalam rukun Islam. Kan? Amar makruf nahi mungkar, wajib juga pun tak masuk dalam rukun Islam. Tapi saya nak tanya, kau baca rukun Islam, rukun iman baca tak? Tahu. Saya tanya baca ke tidak? Yalah tahulah, bacalah. Okey. Percaya pada Allah? Tak percaya. Percaya pada Rasul? Tak percaya. Percaya pada kitab? Tak percaya. Kan? Percaya pada qada dan qadar, percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat. Percaya semua. Kalau percaya pada Allah, percaya pada Rasul, yang mula-mula tu kalau Allah Ta'ala suruh, Rasul suruh buat, buatlah. Rasulullah suruh tinggal, tinggallah. Itu sebabnya dekat dalam Quran sebut tentang puasa, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Dia tak cakap wahai orang Islam. Dia tak sebut orang Slim River. Dia tak sebut orang Sorban, tak sebut. Dia tak cakap wahai budak-budak SMKA, tak ada pula. Tak ada. Jadi kalau siapa yang tak puasa, boleh-boleh tentu kita labelkannya tak beriman. Sebab tak puasa dengan sengaja. Contohnya grup Triple Y. Ye. Dengan grup GPH, geng plastik hitam. Grup-grup ni kan susah hati. Memang maha kuasa Allah jadikan orang yang tak puasa lagi teruk laparnya daripada orang yang puasa. Tak percaya, tanyalah budak perempuan yang ABC Allah bagi cuti. Dia tak boleh puasa tapi macam puasa. Halah, cepatlah balik asrama. Tak sabar nak minum. Contohnya plural.
Sebab bukan seorang yang tak puasa. Kan? Itulah lebihnya ibadah puasa. Kan? Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa dalam kurungan. Bukan kena puasa dalam kurungan. Ayat tu dalam kurungan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kan? Apa beza ibadah puasa dengan ibadah lain? Jangan risau. Penceramah kalau tanya, dia juga yang jawab. Kan? Kan? Apa bezanya? Saya pernah ceramah dekat satu masjid di Kuala Pilah. Ramailah makcik-makcik yang tua-tua tu datang. Masa tu ceramah maulud. Saya kata, makcik, apa maksud selawat? Makcik, apa maksud selawat? Menjawab makcik tu. Nak ceramah lah, tanya pula. Dah kena marah pula. Aku menyesal aku tanya. Jadi, apa beza ibadah puasa dengan ibadah lain? Kalau kita tengoklah, dalam bagaimana hadis kursi dikata, setiap satu amal kebajikan akan diberikan gandaan pahala antara 10 kali gandaan pahala hingga 700 kali gandaan pahala. Berlainan pula dengan puasa, kerana aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Kerana apa? Kerana mereka meninggalkan makan dan minum kerana aku. Kan? Dan sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa. Tak ada orang yang sedih buka puasa. Kenapalah kita buka? Yang tak boleh tunggu esok ke? Tak ada. Semua orang gembira buka puasa. Kan? Saya tak nak buka. Tak nak buka. Tak. Mesti saya nak berbuka. Seronok sangat wajib buka puasa. Walaupun dia tak puasa. Kan? Dan juga kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Kegembiraan ketika dia beribadah menghadap Allah. Dan satu pandangan kata ketika dicabut nyawanya ketika bulan Ramadan, dia rasa gembira. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Kau baca sampai habis hadis tu. Jangan kau harahkan bau mulut kau kat kawan kau. Macam okey. Dalam kotolan potai dengan joring bagi tadi. Kan? Jangan. Jadi apa beza ibadah puasa dengan ibadah lain? Bezanya kalau kita tengok, kita pergi masjid. Kita nampak orang Allahu Akbar. Dia semayang. Kita tahu dia semayang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mengaji dia. Tahu dia. Tiba-tiba nampak dia bersalam dekat pasar raya tu. Bersalam dengan seorang tu pakai kopiah sebiji macam ni. Dah salam-salam, dia pun tulis-tulis, dia bagi risit. Bayar zakat. Tahu. Tiba-tiba nampak kat depan rumah jiran kita tu, berlonggok ramai-ramai. Pahalnya tu, kereta pun banyak. Rupanya ada 2-3 orang pakai kain ihram, nak pergi umrah. Tahu. Tapi puasa mana tahu. Sama je muka. Terutama budak perempuan, kau tengok, bajet-bajet puasa semua. Allahu Akbar. Kan? Zikir Allah. Allah. Inni shaimun. Kan? Tapi itulah hebatnya. Hanya Allah saja yang tahu siapa yang puasa, siapa yang tak puasa. Kan? Dan itulah ibadah yang paling ikhlas sekali. Kan? Tak ada dia. Alhamdulillah aku berjaya puasa penuh tahun ni. Dah ada. Kan? Dah dewasa kan. Itu sebab kanak-kanak yang umur 7 tahun dah dilatih untuk berpuasa. Latih kanak-kanak berpuasa ni, kalau dia tak larat, suruh dia minum. Dia masih lagi belajar, tak larat ibu. Tak larat. Alah sekejap je lagi, pukul 12 sekejap apanya. Waktu saya sekolah menengah dulu, waktu di sekolah menengah dulu, ada satu kisah tersebar di Negeri Sembilan. Di Sembilan ada seorang kanak-kanak, saya ingat dalam tahun 2, tahun 3, dia tak larat puasa nak minum. Itulah ayat ibu dia tengah hari tu. Alah tak lama je lagi. Dan tiba-tiba anaknya pengsan,
dehydrated, masuk dalam ambulans, tak sempat sampai hospital, meninggal. Memang berlaku tu, sebab jangan main-main ibadah puasa ni. Dan puasa paling gentleman puasa orang Islam lah, berbanding puasa orang lain. Saya tak nak sebut lah mana. Ada orang tu dia puasa tapi boleh minum air, apa jar kan? Yang seorang tu dia punya puasa dia tak boleh makan daging, biar betik kan? Jadi macam mana kita puasa memang gentleman, tak makan tak minum.